Kenapa pula remove? Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera bagi yang baru masuk. Cikgu harap awak dah tengok link yang cikgu dah bagi kat awak, sebab link yang cikgu bagi tu penerangannya agak baik. Okey, so kita tengok 6.2. Okey, hubungan linear dan hubungan tak linear. Okey, bila sebut hubungan linear, apa dia hubungan linear? Linear tu apa? Siapa tahu linear tu apa? Garis lurus. Ya, linear tu garis lurus. Sebab tu dekat Parit Bunta dia ada taman linear kan? Sebab apa taman tu dinamakan taman linear? Sebab taman tu lurus je kan? Tahu tak ada dekat Parit Bunta ada taman linear? Kat mana? Kat Parit Bunta. Dekat mana tu kat Parit Bunta tu? Tak tahu. Tak tahu? Tu depan M-Bank. Tahu tak M-Bank? Tak tahu? Tak. Dekat depan jalan besar tu. Itulah taman linear. Situ kan garis lurus dia. Taman tu lurus je kan. Sebab tu dinamakan taman linear. Okey, kemudian tak linear. Okey, bila sebut tak linear, apa yang terfikir kat kepala awak bila sebut tak linear? Siapa boleh bagi tahu cikgu tak linear tu apa? Apa-apa yang terlintas dalam fikiran awak lah tak linear tu? Tak lurus. Tak lurus lagi? Selain daripada tu? Sheila? Sheila? Tak linear tu macam mana? Bengkok cikgu. Ada lengkok lengkung, dia lengkung Kalau tak linear tu macam ni lah hubungan dia ada kuadratik, kubik, dia selain daripada garis lurus lah kan. Okay, so kita tengok kita nak bandingkan kedua-dua graf di bawah ni. Okay, so kita tengok yang graf yang pertama A ni. Okay, graf A tu dia bentuk lengkung, bentuk senyum, macam mulut orang senyum kan. So ini adalah non-linear. Sebab apa? X dia kuasa 2. Sebab X kuasa 2. Kalau X kuasa 1 dia adalah linear. Okay. Kemudian kita tengok graf yang kedua ni dia linear. Okay, sebab X dia adalah kuasa 1. Yang inilah ya. X dia kuasa 1. Okay, tapi yang ini nanti awak akan faham kemudian lah. Yang ni nanti awak akan faham kemudian. Okay, tapi yang ini dia adalah linear. Okay, kita tengok info. Persamaan tak linear ialah persamaan yang mengandungi pemboleh ubah X yang kuasanya bukan 1. Okay, kalau non-linear atau tak linear, kuasanya bukan 1. Okay. Okay, boleh nampak Kalau tak nampak beritahu. Okay, kita tengok info lagi. Kalau Y, paksi Y boleh diungkapkan dalam sebutan X dan Y tetapi tanpa pemalar. Yang ni nantilah kemudian. Okay, kita tengok dulu. Okay, so kita dah tahu di sini kalau linear, X dia mesti kuasa 1. Okay, dan dia garis lurus. Okay. Okay, tapi kalau melengkung, dia adalah non-linear. Okay, kita tengok nombor 2, sebuah hubungan bukan linear, Y sama dengan X kuasa 2 tambah 1 boleh ditukar kepada bentuk linear. Non-linear boleh tukar pada linear dengan menggantikan Y dengan Y dan X kuasa 2 dengan X. Sebab tu yang ini ni, okay, yang ini ni, yang B ni digantikan. Okay. Yang ini non-linear, non. Yang ini linear. Okay, sebab dia ganti kan. Okay, macam mana ganti tu nanti kita tengok. Dengan ini satu garis lurus boleh diperolehi apabila memplot Y melawan X dengan Y ialah paksi Y dan X ialah paksi X. Matematik ni kalau baca ayat memang peninglah sikit kan.
Kita buat nanti kita buat faham. Okey, kita tengok soalan ni. Okey, mungkin ada yang dah cuba, nanti semaklah jawapan siapa yang dah cuba kan, sebab cikgu bagi awal kan benda ni kan. Okey, kita tengok tukarkan setiaan berikut kepada persamaan dalam bentuk linear. Okey. Sekarang ni persamaan ni non-linear. Okey. Persamaan ni non-linear, tak linear. Sebab apa? X kuasa ada X kuasa 2 ni. X kuasa 2. Jadi dia adalah non-linear, tapi dia nak kita tukar kepada bentuk linear. Okey, lepas tu dia nak kecurunan dan dia nak pintasan Y. Macam mana nak buat? Okey, macam mana nak buat? So sekarang ni, okey, kita soalan dia yang ini kan? Soalan dia yang ini. Okey, so untuk tukarkan ni, kita nak buang X kuasa 2 tu, yang kuning tu. X kuasa 2 tu tak mau, nak jadi X kuasa 1. Jadi kita ada operasi tambah, tolak, bahagi, darab. Agak-agak awak nak pilih operasi apa untuk hapuskan X kuasa 2? Siapa nak bagi cadangan kat cikgu? Antara 4 operasi ni, operasi apa kita nak guna nak hapuskan persamaan ni jadi X kuasa 2 tu tak ada? Bahagi boleh? Ya, pandai, bahagi. Sebab bila kita bahagi, dia habis. Semua persamaan ni, persamaan yang diberi ni bahagi dengan X kuasa 2. Bahagi dengan X pun boleh, bahagi dengan X kuasa, bukan X kuasa 2, bahagi dengan X saja. Banyak sungguh iklan kat tepi ni mengganggu emosi. Okay, sorry tak, cikgu tak tahu nak stop notification ni macam mana. Tak boleh stop ke notification ni? Collapse. Okay, so Irham ke yang jawab tadi tu? Siapa yang jawab tadi tu? Irham Saya, ya betul. Betul. Okay, so kita semua persamaan ni bahagi dengan X. Okay, jadi Y bahagi dengan X, P X kuasa 2 bahagi dengan X tambah Q X bahagi dengan X. Bila kita bahagi, okay, yang pertama ni memang dia akan YX jugalah. Okay, dia akan YX jugalah. Okay, yang ini bila kita potong, dia akan dapat PX tambah yang ini kita potong. Okay, dia dapat Q je lah. So sekarang ni, tak boleh tak tahu macam mana nak collapsekan iklan geng-geng berjalan tengah bersembang. Okay, so sekarang dah jadi macam ni. Bila dah jadi macam ni, kita bandingkan. Okay, awak pernah belajar kan persamaan linear. Okay, kita bandingkan persamaan linear ni. Okay, cuba kita tengok, bandingkan ya. Persamaan linear yang awak dah pernah belajar. Y sama dengan MX tambah C. So yang ini, Y itu adalah Y per X. Sama dengan PX. P itu adalah M. P itu adalah M PX tambah C itu adalah Q. Okay. So di sini, cuba awak tengok sebenarnya ada satu garis lagi ni. Macam tu. Okay, so sekarang ni bila awak banding, awak tahulah kan dia nak, okay, dia dah, yang ini dah jadi bentuk linear, yang cikgu kotakkan ni dah jadi bentuk linear sebab X dia kuasa 1. Okay, sekarang ni dia suruh cari kecurunan. Kecurunan adalah M, jadi M dia adalah P. Okay, kemudian pintasan Y. Pintasan Y kan C, jadi pintasan Y ataupun sebagai C adalah sama dengan Q. So itu jawapan dia. Okay, dah boleh faham tak? Boleh. Okay, senang kan? Okay, kalau kita bahagi dengan X saja, tapi kita juga boleh bahagi dengan X kuasa 2. Ni kaedah yang pertama, cikgu sajalah nak tunjuk kaedah yang kedua.
supaya dapat menjana minda awak lah kan. Mungkin ada orang dia suka X kuasa 2 kan. Sebab tu ada orang suka bini 1, ada orang suka bini 2. Tapi hampa bini 1 cukup lah nah. Tu pun tak larat tanggung dah nah. Okey, cikgu buat yang masih soalan yang sama, cuma kali ni kita nak bahagi dengan tadi kita bahagi dengan X saja. Sekarang ni persamaan ni kita nak bahagi dengan X kuasa 2. Boleh, masih boleh. Okey, so semua persamaan tu kita bahagi dengan X kuasa 2. Jadi P X kuasa 2 per X kuasa 2 semua bahagi dengan X kuasa 2. Boleh tak? Okey. So kita tengok yang ini kalau potong habis. Ni kalau potong tu tinggal 1 kan. Okey, so yang ini bila kita bandingkan dengan Y sama dengan M X tambah C, so dia akan jadi apa? Y dia adalah, kalau kita buat kotak lagi cantik kan, kotak kan, nak bagi nampak. Okey. Okey. So sekarang ni Y dia akan jadi Y dia adalah pintasan Y yang ini. Y yang cikgu kuningkan ni. Okey. Kemudian pintasan Y dia adalah Q per X tu kan? Q per X. Bukan. Kita susun semula. Ni salah ni. Dia yang ini. Yang ini C. Yang ini C. Yang ini MX. Sebab apa? Yang ni yang kalau kita mungkin apa pening sikit cikgu buat lain lah. Sebab cikgu tersilap letak tadi. Okey, kan? Okey, cikgu buat lain. Kan? Okey. Y sama dengan X kuasa 2. Cikgu tulis balik lain. P tambah Q per X. So kalau kita susun di dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, dia jadi Y sama dengan X kuasa 2 sama dengan Q per X tambah P. So sekarang ni P itu adalah C. Okey. Jadi pintasan Y sama dengan ataupun C adalah sama dengan P. Pintasan kecurunan, apa dia? Kecurunan M dia. Kalau tak nampak cikgu tulis macam ni. Dia boleh tulis juga yang ini ni. Dia boleh tulis bentuk dia macam ni. Y sama dengan X kuasa 2. Kalau tak nampak, Q darab 1 per X tambah P. So yang ini Y, yang ini adalah M, yang ini adalah X, yang ini adalah C. Okay, so M dia adalah Q. Okay, faham tak? Okay, siapa faham angkat tangan? Okay, siapa tak faham angkat kaki. Jangan angkat kaki lah, duduklah, tengoklah sampai habis. Tak apa, pelan-pelan, nanti faham lah. Okay, kemahiran ni sangat penting untuk awak mahir. Okay, so dia boleh buat, tapi yang X kuasa 2 tu dia macam rumit sikit kan. Kalau X saja dia mudah, tapi boleh je, mana-mana cara pun boleh. Jadi dia akan dapat jawapan yang sama lah. Okay, so kita tengok. Untuk soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, kita tengok yang ini. Okey, untuk Y sama dengan PQX. Okey, bagi situasi ini adalah indeks tau.
bila indeks awak tak boleh pakai operasi tambah tolak bahagi darab tu. Dia kena pakai apa? Siapa tak? Ada tak cadangan lain? Okay, sebab dia bentuk indeks. Sebab apa cikgu kata bentuk indeks? Sebab X kuasa ni. Dia bentuk indeks. Bila dia bentuk indeks, kita tak boleh pakai operasi tambah, tolak ataupun darab bahagi. Tak boleh. Tak boleh. Okay. Kalau indeks, kita kena pakai log. Okay. So, siapa tak mahir log, kena belajar lah bagi mahir. Okay, so kita kena pakai log. Kita letak semua log sebelah kiri dan sebelah kanan. So, perkataan log. Log tu kita pakai asas 10 lah, no? Log asas 10, nak tulis 10 boleh, tak tulis pun boleh. Kalau tak tulis tu asas 10 lah. Okay, so log Y sama dengan log kiri kanan kita tulis perkataan log P, Q, X. Okay, apa ni, X tu adalah indeks Okay, so sekarang ni apa nak buat? Okay, kita tendang dulu PQ tu dia duduk rapat. Bila dia duduk rapat, dia adalah operasi apa? Darab. Dia ditambah lah. Okay, dia jadi tambah. Sebab dia darab, dia ditambah lah. Duduk rapat tu kan. Hukum log Okay, jadi log P tambah log Q kuasa X. Tapi Q kuasa X tu kalau tak mau jalan panjang-panjang, tendang siap-siap dia pergi depan. Yang kuasa tu tendang siap-siap pergi depan. Jadi jalan taklah panjang sangat, tak serabut sangat kan. Log Q. Okay. Tendang dia pergi depan. Kalau dia duduk atas, tendang pergi depan. Kalau dia duduk depan, tendang pergi atas. Macam tu je lah log. Dia duduk main tendang pimai-pimai tangtu lah kan. Okay. So, seterusnya kita nak buat apa? Okay, kita susun dia. Kita susun dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okay, log Y sama dengan X ni yang cikgu kuningkan ni, dia boleh letak je kat belakang, dia jadi macam ni tau. Log Q darab X. Dia sama je. Maksud dia sama. Yang kuning tu sama dengan yang cikgu sedang tulis ni. Maksud dia sama. Okay, cara tulis tu. Nak bagi awak faham Tambah log P. Okay, so sekarang ni dia dah dalam bentuk ni dah. Ni adalah Y. Okay, ini adalah M. Ini adalah X. Ini adalah C. So ni dah dalam bentuk linear. Okay. Jadi persamaan ni dah jadi dalam bentuk linear. Jadi kita dapatlah tentukan kecurunan untuk M. M dia apa dia? Log Q. Ya, log Q. C dia apa dia? Log P. Ya, log P. Faham tak macam mana cikgu susun? Okey, siapa faham angkat tangan? Okey, kalau tak faham tanya. Kat mana yang tak faham tu? Okey, jangan malu tanya. Okey. Ini ingat bila dia ada kuasa, ada indeks lah maksudnya, kena pakai log. Kalau tidak, kita bolehlah pakai sama ada kita nak buat operasi tambah, tolak, bahagi ke darab ke. Okay. Okay, so seterusnya kita try tengok yang ni. Yang ni masih, yang cikgu buatlah log lebih sikit kan. Sebabnya takut sekali lagi hampa tak faham. Tapi sebelum tu cikgu lupa. Kalau kata graf ni, kita nak lukis lah kan. Bila kita nak lukis graf nanti, awak, yang ini paper 1 ni. Kalau nak lukis graf, okay, awak buat paksi Y, paksi X. Paksi Y tu awak kena tanda yang awak dapat tu. Yang awak dapat sekarang ni yang biru kan. So kena tanda di sini. Okay, so di situ awak akan tulislah sebagai log Y. Okay, kemudian X. X yang mana?
X dia adalah X ni. Ni X ni. So awak tulislah di sini sebagai X. Bila awak nak lukis tiang dia yang mana. Okay. Nama untuk tiang tu. Okay. So seterusnya, ini cara nanti nak lukis. So cikgu dedahkan awal dulu. Okay. So bagi pendedahan awal lah untuk awak. So ini persamaan yang seterusnya. Okay, sebab dia indeks pakai log. Okay, jadi awak letak log belah kiri, belah kanan, sebelah sama dengan tu. Log P X kuasa Q. Selepas tu nak buat apa? Nak buat apa? Tambah. Tambah. Tapi Q tu tendang set-set pergi depan kan, jadi taklah banyak step sangat kan. Okay, so X. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh. Okay, siapa tak faham tanya tau. Okay, so dah jadi macam ni. Awak susun lah. Awak susun yang ada X, yang kahwin dengan X tu, yang itulah yang bentuk yang kecurunan tu. Jadi sekarang ni kita susun dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi Q log X tambah log P. So sekarang ni kalau kita susun ni, okay, yang ini adalah Y. Okay, yang ini adalah M, yang ini adalah X dan yang ini adalah C. So, M dia adalah Q, C dia adalah log 10, tak tulis 10 pun tak apa, log P. Okay, kalau tak tulis tu maknanya log 10 lah. Okay, itu dia punya nilai untuk kecurunan iaitu N dan pintasan Y dia C. Faham tak macam mana cikgu dapat? Faham. Okay, Faham. Okay, Alhamdulillah. Okay, kalau awak nak lukis graf tu dia macam ni. Tiang Y ni kita nak tulis apa? Log Y. Y. Log Y. Tiang X ni kita nak tulis apa? Log Q. X. Log X. Okay, log X. Sebab yang ini adalah X. Okay, yang ini adalah Y. Faham tak? Okay, awak tengok ni ni. Okay, ni Okay, cikgu pakai warna nak bagi awak nampak. Okay, bila ada indeks pakai log. Okay, kita teruskan lagi. Log ni pun dia ada banyak juga, dia punya rencah dia. Okay, kita tengok yang ini pula. Yang ni macam mana pula? Okay, yang ini dia kan ada indeks kan, kita tak boleh tambah tolak bahagi darab. Tak boleh buat. Okay, jadi kita kena pakai log. So kita letak belah kiri, belah kanan tu perkataan log. Okay, so kita pakai log 10 Y kuasa 2, letak log sebelah kanan pula, X kuasa P per Q. Okay, kalau per tu maksudnya? Tolak. Tolak lah kan Tolak. log. Ingat, baguslah awak ni, ingat. Okay, kalau ada di atas tendang set-set dia pergi depan. Okay, jadi dua tu cikgu tendang pergi depan. Cikgu tak maulah tulis perkataan asas 10 tu. Kalau tak tulis pun asas 10 kan. Bila tulis tu dia ada serabut kan. Okay. Y sama dengan. Okay, sekarang tolak lah. Okay. Kalau nak tulis boleh ataupun nak tendang siap-siap P di depan ni pun boleh. Tolak log Q. Okay, setakat ni siapa faham? Angkat tangan. Okay, siapa tak faham tanya. Yang mana tak faham tu? On mic terus senang. Okay?
Okey, seterusnya apa kita nak buat di sini? Kita dua yang di depan ni dia macam darab sebenarnya tau. Okey, so kita nak selesaikan nak jadi bentuk Y sama dengan X tambah C ni, kita kena buat macam ni dulu. Log Y, jadi dua tu kita akan bawa ke bawah. Darab bila bawa ke belah kanan, dia bahagilah per 2. Log X. Okey, tolak. Ni sebenarnya 1. Tapi 1 tu kan halimunan, jadi 1/2 lah. Log Q. Dia tak duduk bawah Q. Sebab dia macam sebab dia adalah macam pemalar lah macam tu. Okey, so sekarang dah jadi dalam bentuk linear. Okey, yang macam mana boleh jadi bentuk linear? Okey, yang ini adalah Y. Okey, yang ini adalah M. Yang ini adalah X. Yang ini semua adalah termasuk negatif tu adalah C. Okey, so kita boleh tulis M sama dengan P/2. C dia adalah negatif 1/2 log Q. Negatif jangan tinggal, kena bawa sekali. Okey? Ni Okey, so bila kita nak lukis tiang Y ni kita nak tulis apa? Log Y. Log Y. Tiang X tu kita nak tulis apa? Log X. Ya, log X. Okey, tengok ni ni Y, Y. Okey, ni X, ni X. Okey. Boleh faham? Boleh lah nak? Boleh. Okey. So, cikgu teruskan lagi ya. Okey, kita teruskan untuk situasi macam ni pula. Okey, situasi macam ni kita boleh pakai log ke? Boleh ke tak boleh? Perlu ke? Tak perlu. Jadi kita nak kena sama ada operasi tambah, tolak, bahagi, darab lah. Tapi untuk kes yang macam ni, kalau kes yang bentuk dia per ni macam ni, cikgu nasihatkan awak songsangkan dia, terbalikkan dia. Terbalikkan dia baru awak teruskan. Okey. Nak terbalikkan macam mana? Persamaan ni yang terbalikkan. Sebenarnya ni Y/1. Sebenarnya ni adalah Y/1. Jadi terbalikkan dia akan jadi 1/Y lah. Bila terbalik X tolak Q/PX. Okey. Selepas terbalikkan, kalau situasi per macam ni lah selalu kita buat. Kemudian kita pecahkan dia. Kita tak ada pakai tambah tolak lagi, kita pecahkan dia dulu. Jadi tak bentuk apa? Bentuk linear tu. Okey, kita pecahkan dia dulu 1/Y. Okey ya. Bila bentuk macam ni kita songsang dulu. Songsang ataupun terbalikkan dia. Kemudian kita pecahkan. Pecahkan macam mana? Okey, X/PX tolak Q/PX. Yang ini kita boleh potong. Okey. So dia akan jadi 1/Y sama dengan 1/P tolak Q/PX. So sekarang ni baru kita susun dia lepas kita songsang, pecahkan, kita susun dia. Susun dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, 1/Y sama dengan negatif Q/PX. Yang selalu ada X tu inilah tambah 1/P. Okey. Setakat ni boleh ikut? Boleh. Okey. Tapi kalau nak nampak lagi, cikgu susun jadi macam ni lah. Cikgu pecahkan lagi. Negatif Q/P 1/X. Tambah 1/P. Cikgu pecahkan dia lagi. Barulah nampak
Yang ini ni, ini adalah Y. Okey, yang cikgu kuningkan ni, itu adalah M. Okey, kemudian yang cikgu birukan ni, itu adalah X. Yang cikgu pinkkan ni, itu adalah C. C. Nampak tak? Boleh tak? So, M dia adalah negatif Q per P. So, C dia adalah 1 per P. Bila kita nak lukis graf, okey, paksi Y tu kita nak tulis nama dia apa? Satu per Y. Ya, 1 per Y. Paksi X tu kita nak tulis dia apa? 1 per X. Ya, 1 per X. Okey? Ni ha. Faham eh? Okey, boleh ikut tak? Boleh eh? Boleh. Boleh. Takut tengok gambar profile shade. Seram. Seram kan saya Okey. Kalau cikgu laju sangat bagi tahu. Okey, cikgu teruskan lagi, boleh ya? Boleh. Okey, kita teruskan lagi soalan seterusnya. Okey, soalan ni agak-agak awak A ni. Kita nak buat macam mana? Kita nak pakai operasi apa? Agak-agak awak. Macam mana? Kita nak kena hapuskan. Kita tak nak jadikan dia linear. Jadi bila kita nak jadikan linear, kita tak mahulah kuasa 3 tu. Jadi kita nak kena buat apa? Apa tahu? Bahagi kan? Okey, katalah kita bahagi. Nak bahagi dengan apa? X kuasa 2. Okey, kalau bahagi dengan X kuasa 2 boleh, ataupun kita nak bahagi dengan X saja pun boleh. Okey, kita try buat dua-dua lah. Kita try buat dua-dua. Dapat jawapan sama tak? Okey, mula-mula kita ikut Irham dululah. Okey, kita ikut Irham. Irham kata bagi X kuasa 2. X kuasa 2. Okey, Y sama dengan X kuasa 2 sama dengan AX. Kalau bagi ke X kuasa 2 pening Irham. Tak jadi. Kan, betul tak? Sebab tengok, tak jadi kalau X kuasa 2. Tak boleh buat apa. Dia jadi complicated. Tak boleh lah maksudnya. Jadi complicated, dia takkan jadi persamaan linear. Katalah kalau kita bahagi dengan Y sama dengan X kuasa 3. X kuasa 3 per X kuasa 3 tolak BX per X kuasa 3. Pun complicated. So tak boleh lah. Sebab apa cikgu kata complicated? Cuba apa bahagi? Tolak. Masih ada lagi. Yang ni. Yang ni X kuasa 2. Dia kalau jadi complicated, maknanya tak boleh. Okay, maknanya kita kena bahagi dengan berapa? X kuasa 2 dah, X kuasa 3 dah. Nak bahagi dengan berapa? Kita try bahagi semua ni dengan X sahaja. Okay? X. Bahagi X. Bahagi X. Dia tak complicated dah. Okay? So, ni kalau hapus, habis. Okay, so dia akan jadi apa? Y per X. Okay, yang ni dia akan, kalau kita, yang ni hapus. Okay, dia akan jadi
AX kuasa 2 tambah B. Okey, dalam situasi ni, okey, yang ini akan jadi Y, yang ini akan, cikgu pakai pen warna lain lah. Yang ini akan jadi M, A itu adalah M, ini adalah X, ini adalah C. Okey. So, M dia adalah A, C dia adalah negatif, negatif. Okey, negatif B. Okey, bila kita melukis, okey, melukis Y dia adalah Y per X dan ini adalah X kuasa 2. Ini dalam, yang ini dalam bentuk apa ni? Y sama dengan MX tambah C. Faham tak? Kalau kita buat X per 2, bahagi dengan X kuasa 2, X kuasa 3 dia jadi complicated. Macam ni dah jadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Boleh ke? Berdiam dia ni? Boleh. Okey, so cikgu teruskan lagi soalan B. Okey, soalan B. Dekat cikgu dia pecah, dekat handphone dia tak pecah gambar. Okey, sebab cikgu crop dia. Okey, so situasi soalan macam ni. Macam ni kita nak buat apa Kita nak buat apa ni? Tadi kita bahagi. Ni kalau bahagi boleh ke? Lagi complicated lah kan? Agak-agak kita nak buat apa ni? Darab. Ya, bagus. Darab. Okey, siapa yang jawab tu? Arif Firas. Okey, pandai. Okey, so kita darab lah. Okey, yang bawah tu kita darab dengan yang sebelah sini. Jadi dapat X kuasa 2 darab Y. Kemudian negatif A tolak BX kuasa 3. Faham tak macam mana cikgu darab tu? Yang ni darab sini, darab sini. Dah dia ni sangat pula dah. Duk A tu tak payah lah kan? Tu. Okey, darab situ, darab situ. Okey, mana yang tak ada X kuasa 2 bawah tu kita darab. So dia dah jadi macam tu. Bila dia dah jadi macam ni, kita susun. Lepas darab, kita susun dia. Okey, kita susun dia X kuasa 2, Y sama dengan negatif BX kuasa 3 tolak A. So, yang ini ni dia akan jadi Y. Okey, ini akan jadi Y. Okey, yang ini ni dia adalah M dan yang ini ni okey, dia adalah X dan apa tadi tu? Yang ini ni tu A bukan 9 macam 9 pula. Ini A. Okey, ini adalah C. Okey, so oleh sebab itu M dia adalah negatif B, C dia adalah negatif A. Bila kita nak lukis, okey, jadi Y dia adalah X kuasa 2 darab Y dan Y dia yang tu, X dia adalah X kuasa 3. Faham tak? Faham. Okey, alhamdulillah. Okey, cikgu teruskan lagi ya. Kau cikgu laju sangat? Okey je. Okey je. Okey, kita tengok pula yang C ni. Agak-agak awak C ni nak buat apa? Boleh ke darab, boleh ke bahagi, boleh ke tambah? Boleh ke log? Yang mana satu kita nak buat kalau bentuk macam ni?
kita kena buat apa? Kalau per ni, kita kena songsangkan. Songsangkan, terbalikkan dia. Okey, songsangkan, lepas songsangkan, pecahkan. Lepas pecahkan, susun dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kalau dia per je, awak kena songsangkan dia. Okey. Tapi kalau nak darab pun boleh. Nah, tadi siapa sebut darab dah? Apa sebut tadi? Saya Siti apa? Dina. Okey. Dina. Okey, kita ikut Dina. Boleh juga. Okey, Dina ke siapa entah tadi? Okey, X, Y sama dengan kalau kita ni pecahkan X kuasa 2 tambah Q. Apa mudah juga. Ni mudah. Boleh buat. Yang ni lagi mudah. Betul, bagus, pandai. So dah tak payah songsang tu, yang tu rumit. Jadi complicated. Kita ambil cara yang paling mudah. Okay, yang ni dia akan jadi apa? Y. Ni akan jadi M. Ini adalah X. Ini adalah C. So M dia adalah P, C dia adalah Q. Bila kita nak lukis, ini adalah XY, ini adalah X kuasa 2. Boleh? Kalau songsong dia jadi complicated. Tapi kalau kita nak try, boleh juga. Kita try tengok. Okay, sebab matematik ni dia, matematik kat MX dia ada banyak cara kan. Jadi kalau kita songsang jadi 1 per Y sama dengan X per P X kuasa 2 tambah Q. Okay, 1 per Y sama dengan X per P X kuasa 2 tambah X per Q. Ni kalau potong jadi 1 per Y sama dengan 1 per P 1 per X tambah, dia jadi complicated. Tak boleh. Bila awak buat kan, macam awak try and error kan, kalau dia jadi complicated, awak stop lah. Dia tak boleh buat lah maknanya tu. Dia tak jadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Tak boleh lah cara tu. Songsang, tak boleh. Okay, ada kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh ni. Kalau yang per ni. Ini lagi senang. Okay. So, kita teruskan soalan yang ini pula. Ni tak berapa nampak, cikgu tebalkan sikit. Dia ada punca kuasa ni. Okay. Kalau situasi macam ni, kita nak buat apa agak-agak? Cuba cadangkan kat cikgu nak buat apa ni? Nak darab ke, nak bahagi ke? Tambah tolak memang tak gunalah. Kuasa 2. Ya, hak bawah tu kan? Darab dengan punca kuasa X tu. Jadi bila kita darab dia jadi Y punca kuasa X sama dengan P punca kuasa X tambah, bukan tambah tolak Q. Okay, so sekarang ni ini adalah Y. Okay, P ni adalah M, ini adalah X dan ini adalah C. Jadi M dia adalah P, C dia adalah negatif Q. Bila kita nak lukis, okay, yang ini kita akan namakan sebagai X, ini kita akan namakan sebagai punca kuasa. So sekejap. Sorry. Sorry, cikgu salah ni. Ni akan jadi X. Sebab apa?
punca kuasa X darab, ya, punca kuasa X darab punca kuasa X, dia akan dapat X. Faham tak macam mana dapat tu? Okey, kalau cikgu tukar dalam bentuk indeks, okay, X 1/2 darab X 1/2. Okey, kalau darab kan dia tambah 1/2 tambah 1/2, dia dapatlah X kuasa 1. X kuasa 1 tak tulis pun tak apa. Okey, sebab tu dia jadi X. Jadi sini adalah X. Ni ha. Okey, faham tak? Siapa faham? Angkat tangan. Okey. Ada tak yang tak faham? Kalau tak faham, kat mana tak fahamnya? Okey, jangan malu, jangan segan nak tanya kalau tak faham. Okey, so cikgu boleh teruskan. Cikgu teruskan lagi. Okey, soalan E. Soalan E ni rasa-rasa kita nak buat apa? Soalan E ni. Tambah, tolak memang tak boleh. Darab pun tak boleh. Tapi dia ada hint apa tu? Dia kena letak. Cikgu padam pun tak habis. Okey, log lah kan? Sebab dia indeks. So, dalam situasi ni, dia akan jadi macam mana? Y sama dengan P per Q kuasa X. Kita letak log belah kiri, belah kanan. Okey, log P per QX. Kalau per maksud dia kita kena buat apa tu? Kalau per? Tolak. Okey, log Y sama dengan log. Okey, P tolak log Q. X tu tendang siap-siap pergi depan sebab dia kuasa kan. So lepas tu susun dia. Susun dia log Y sama dengan negatif X log Q tambah log P. So ini akan jadi Y. Ini adalah apa ni? M dia. Ini bukan M, ni adalah X. Okay, dia macam ni. Dia boleh, kalau kita susun dia, dia boleh dia macam ni. Kalau tak nampak cikgu buat, cikgu susun lagi bagi awak nampak. Okay, log Y sama dengan, dia sebenarnya negatif log Q X tambah log P. Mungkin baru awak nampak kan. Okay, so sekarang ni ini adalah Y. So yang dalam bracket ni adalah M. Lepas tu ni X, ini adalah C. So M dia adalah negatif log Q, C dia adalah log P. Bila kita nak lukis graf, sini log Y, sini adalah negatif log Q. Betul kan ni? Cikgu ada salah kan? No, X. Sorry. Negatif log. Okay, X. Betul. Cikgu lupa nak ni. 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 Bukan. Tengok tu. Tak apa. Ni nampak Okay.
Boleh ke? Boleh ikut setakat ni? Apa penat dah ke? Tak. Tak, okey. Okey, so kita teruskan lagi. Okey, soalan F. Soalan F ni okey, kita nak buat macam mana soalan F ni? Agak-agak awak nak buat apa soalan F ni? Dia kan belah kiri dia tu ada apa? Ni Y, ni pun Y. Agak-agak awak kita kena buat apa dulu tu? Untuk belah kiri, kita kena susun dia jadi macam mana dulu? Okay, kita kena faktorkan dia dulu nak. Okay, so bila kita faktorkan dia akan jadi macam mana? Y sama dengan X tambah A. Kemudian sama dengan D negatif Dx. Okay, jadi Y sama dengan negatif Dx per X tambah A. Okay, so dah jadi macam ni. Kita nak buat apa pula? Okay, kalau dah jadi bentuk macam ni, kalau nak darab tak boleh. Kalau ada per, cikgu kata tadi, langkah pertama songsangkan. Okay, jadi songsangkanlah 1 per Y. Kalau songsang dia terbalik tau. Songsangkan dia jadi X tambah A per negatif Bx. Okay. So lepas kita songsang B negatif tu biasanya kita letak kat tengah, kita tak letak kat bawah. Okay. So dah jadi macam ni, kita pecahkan. Lepas songsangkan, kita pecahkan. Pecahkan. Yang ketiga kita susun. Jadi Y dengan MX tambah C. So kita pecahkanlah benda ni. Okay. Set. Okay, 1 per Y sama dengan negatif B negatif, cikgu pecah siap-siap, tak mau bagi apa pening ni, jadi negatif 1 per B. 1 per B, yang ini adalah pemalar. Okay, dapat darab X tambah sorry. Bila kita nak pecahkan dia jadi macam ni. Negatif. Cikgu buat dulu X per Bx tambah negatif B per X. Set. Yang ini ni sebenarnya dia jadi macam ni. Bila terbalikkan, okay, yang ni kena kurung . So dia akan jadi negatif. A per Bx. Okay. Sana. Okay, so dia jadi macam tu bila okay, kita boleh potong. Kalau tak faham sekali cikgu ulang balik. Potong. So 1 per Y sama dengan negatif 1 per B tolak A per B. Cikgu pecahkan 1 per X. So bila sekarang ni cikgu susun dia 1 per Y sama dengan negatif A per B 1 per X tolak 1 per B. Okay, so ini adalah Y, ini adalah M, ini adalah X, ini adalah C. So M dia adalah negatif A per B, C dia adalah negatif 1 per B. Bila kita nak lukis, dia akan jadi ini adalah 1 per Y, ini adalah 1 per X. Okay,
Boleh faham tak ni? Boleh. Boleh. Boleh, kalau tak faham beritahu step nombor berapa, kat mana. Boleh lah kot noh. Boleh. Okay. So, cikgu rasa sampai kat sini je lah kot noh. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. So, ada lagi ni. Awak nak cikgu bagi skema jawapan ke nak bincang next class? Bincang next class. Bincang next class. Okay, bincang next class Okay, cikgu harap hampa cubalah dulu lah. Cuba. Okay. Nanti tak adalah bila dah masuk kelas tu maknanya dah dapat idea. Macam tu lah. Okay, so cikgu rasa sampai di sini saja. Kita jumpa lagi insyaAllah next week. Jaga diri baik-baik sebab kes tak tahulah makin teruk. Okay, so sampai di sini saja. Terima kasih. Ada nak cakap apa-apa tak? Ada tak nak tanya apa-apa ke? Tak ada.